Suara boleh dengar ke? Macam mana? Clear tak suara? Boleh. Ada putus-putus lagi ke? Sorry, tadi kan putus suara. Okey, dengar dengan jelas. Alright. Ada siapa-siapa boleh respon pakai mic tak? Saya tak dengar apa-apa lah pula. Jawab dah ke? Dah okey. Okey kot. Mic dengan kamera tak ada. Okey. Tak apalah, janji semua orang boleh dengar dengan jelas, tak putus-putus. Okey lah kot. So saya confirm semua orang boleh dengar dengan jelas. Okey, okey. Sekarang ni nampak okey sikit. Okey, clear. Okey, alhamdulillah. Okey, saya start share slide dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okay, kita mulakan kita punya workshop hari ni lah. So kalau ada apa-apa boleh chat lah, boleh chat ataupun respon balik pakai mic je lah. Okay, kat sini saya dah buka chat, kalau ada apa-apa nanti kita boleh chat. Alright, sebelum tu pengenalan. Hari ni kita just sharing-sharing sebenarnya, bukannya workshop. Macam workshop yang betul-betul workshop lah. Sebab saya pun bukan dapat pendidikan
pendidikan yang pasal komputer ni. Kalau ikutkan patutnya MIT lagi layak lah kan nak cakap benda-benda macam ni. So, kita just sharing-sharing. Mungkin ada benda yang saya kurang, kawan-kawan boleh top up lah. So kalau ada kesilapan ke apa boleh tegur lah. Sebab saya pun belajar sendiri-sendiri je by Google, by YouTube, benda-benda macam tu lah. Okay, saya duk bincang dengan siapa? Mushidi dengan Abang lah apa benda nak cakap hari ni. So basically ni kita punya objektif lah. Okay, objektif kita ni lah. Okay, sekurang-kurangnya kawan-kawan boleh tahu basic apa, kawan-kawan dan sahabat-sahabat boleh tahu basic knowledge pasal komputer komponen lah yang ada dalam kita punya CPU tu, dalam kita punya laptop tu, and then dalam kita punya phone. Lepas tu important thing to consider lah kalau nak beli telefon atau nak beli komputer. And then kita akan share website-website yang boleh bantu kita untuk kita tahu sedikit pasal produk yang kita nak beli lah, komputer ke laptop, bantu kita lah maklumat-maklumat yang boleh kita dapatkan daripada website lah, daripada online internet. Okay, slide seterusnya. Okay, apa yang ada dalam kita punya komputer? Maksudnya sama ada dalam laptop ataupun dalam CPU kita lah. Okay, basically, okay, sekejap. Okay, saya nak pasang satu video pendek lah dalam 1 minit 2 minit macam tu. Tapi saya nak tahu boleh dengar audio dia ke tak? You may already know that there are many important parts inside a computer. But what exactly do they do? Ada dengar audio dia ke? Okay. Okay, dengar audio. Alright, saya play balik lah. Let's take a look inside and learn about the various components that make a computer work. Whether it's a desktop computer or a laptop, every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains some of the most important parts of the computer, such as the CPU, also known as the Central Processing Unit or processor. The CPU can be considered the brain of the computer because it processes information and carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heatsink, which draws heat away from the processor. The motherboard also contains the computer's RAM, or random access memory. This is the short-term memory that the computer uses whenever it's performing calculations. However, you cannot store your files there, because the RAM is cleared when you shut off the computer. The hard drive provides long-term storage, keeping all of the computer's data even when it's turned off. Many hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. On many desktop computers, the motherboard has expansion slots that allow you to upgrade by adding expansion cards. You can add a video card to get better graphics performance, or you can add a wireless card to connect to your wireless home network. Most laptops, however, don't have expansion slots. Of course, the computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take power from the wall outlet and send it to all of the different components that need power. Laptops also contain a built-in battery that lets you use them anywhere.
A computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious. GCF Global, creating opportunities for a better life. You may already know Okey, tadi bila kita tengok video tu, dia dah ceritakan lah sedikit komponen-komponen utama dalam kita punya komputer tu. Ni antara benda yang disebutkan lah, motherboard, power supply, CPU, RAM, drive. Okey, kita akan pergi secara ringkas lah setiap part ni lah. Tadi masa dengar video tu, ada dengar suara dia bagi penerangan ke atau dengar muzik saja? Sepatutnya tadi dia ada bagi penerangan sekali, dia ada. Ada. Ada, okey, alhamdulillah. Alright, so kita akan pergi ke komponen-komponen utama komputer lah. Kita pergi secara ringkas sajalah sebab ni kita just nak share maksud basic knowledge. Kita nak tahu apa benda yang ada dalam kita punya komputer tu. Okey, alright, slide seterusnya. Okey, ni case lah yang sarung CPU tu lah. Biasanya CPU, biasanya sarung ni dia diperbuat daripada kadang ada logam sikit, ada aluminium sikit, ada plastik sikit. Bergantung kepada harga. Biasanya kalau yang macam premium sikit, yang mahal sikit, yang banyak besi ataupun dia pakai gelas apa semua tu, yang tu dia akan mahal sikit lah. Tapi basically benda ni asalkan dapat bagi pengudaraan yang baik untuk komponen-komponen lain tadi dah cukup. Tak semestinya dia mahal lah, asalkan dia punya ruang tu ada dia punya kipas pengaliran udara dia dapat menyejukkan komponen-komponen dalam komponen-komponen komputer dalam case ni kira dah okey lah. Okey, seterusnya power supply. Power supply ni dia bergantung juga kepada motherboard dan juga dia setiap pada komponen tu dia ada bagi tahu lah berapa dia punya watt yang sesuai. So kita punya power supply ni kena balance dengan komponen-komponen yang lain lah. Okay, power supply ni biasa-biasalah untuk dapatkan power daripada kita punya plug kat rumah tu, and then dia akan bahagikan kepada kipas dan board-board yang lain lah dalam komputer tu. Okay, seterusnya motherboard. Okay, motherboard ni dia boleh lah dia satu circuit board yang besar macam ni lah rupa dia, macam dekat slide ni. Nanti dekat slide ni lah, dekat motherboard ni nanti kita akan letakkan semua komponen-komponen yang lain tu lah. Okay, dia punya penerangan. Okay, circuit board, biasalah circuit board communicate between component. Okay, nanti kat sini lah kita letak RAM, kita letak CPU, kita letak storage apa semua untuk kita pasang komputer kita tu lah. Okay, seterusnya, okay, ini dia bagi tahu sedikit lah komponen-komponen yang akan digunakan. Sekejap okay, ini ada nampak yang saya lukis-lukis ni ada. Okay, sini biasanya slot untuk RAM lah. Okay, sini slot untuk RAM. Okay, sini slot untuk CPU. Okay, ini biasanya slot untuk graphic card. Graphic card. Okay, biasanya untuk storage hard disk apa semua kita akan connect dekat SATA ni. Kat sini. Lepas tu sekarang untuk teknologi yang baru ni dia ada satu storage, dia panggil storage SSD. M2 SSD. Dia akan cucuk dekat sini, kat area sini saja. Dia kecil je tapi dia sangat laju lah berbanding dengan hard disk. Okay, kejap lagi kita akan cerita pasal benda ni pula. Okay, terminologi sekadar nak beritahu lah apa benda CPU tu, apa benda RAM tu, apa benda storage tu lah. Okay, sekejap. Okay, CPU stand for Central Processing Unit lah. Ataupun biasa orang sebut processor.
Itu benda yang sama lah, CPU, processor, central processing unit. Okay. Seterusnya biasanya RAM. RAM, apa itu RAM? RAM tu random access memory, ataupun biasa orang sebut memory je. Orang kata okay, upgrade RAM, upgrade memory, benda yang sama lah. Okay, lagi satu drive. Drive ni buat masa sekarang kita ada dua, secara umumnya ada dua jenis drive yang kita pakai. Satu disk drive, dia panggil disk drive. Satu lagi kita panggil SSD ataupun solid state drive. Biasanya dari segi performance, solid state drive lagi bagus daripada disk drive lah, sebab dia lagi laju. Okay, laju. Okay, slide seterusnya. Okay, kita cerita sikit pasal CPU. CPU ni kalau secara umumnya dia yang akan buat semua proses. Maksudnya dia macam seolah-olah otak lah, macam otak kepada badan lah. Macam dia akan decide macam apa nak buat. Kita bagi arahan pada CPU, and then CPU yang akan proses kita punya arahan-arahan tu lah. Okay, sebersikit pasal CPU. Okay, bursting with data. Okay, dia yang akan buat kerja-kerja berkenaan dengan data ni. Dia laju, quick reading, arranging data. Okay. Data biasanya kita akan simpan dekat kita punya storage, macam hard disk ke. Okay. Bila kita bagi arahan, contoh. Katalah kita nak buka Word, kita nak buka file Word. So kita akan klik Word, dan bila kita klik Word tu, okay, kita dah bagi arahan pada CPU untuk buka Word tu, and then CPU yang akan pergi cari data pasal Word tu, and then nak buka pada kita punya monitor tu lah. Maksudnya semua arahan kita bagi dekat komputer, yang akan proses adalah CPU. Okay, quick massive calculation to run program. Okay, macam yang saya cakap tadi lah. Where most program essentially run from. Okay, dia akan run. Kita kata kita nak buka Word, dia yang akan run. Kita kata kita nak buka PowerPoint, dia yang akan run. Okay, center part of computer brain. Alright. Macam saya cakap tadi lah, dia antara kira brain kepada kita punya komputer. Okay, slide seterusnya. Access memory. Okay, RAM dan access memory. Alright. Okay, ni secara seperti yang saya cerita tadi lah, macam mana sebuah komputer tu berfungsi. Okay, contohnya daripada dia mula biasanya kita akan bagi arahan berdasarkan mouse ataupun kita punya keyboard. Okay, macam tadilah kita kata kita nak buka file Word. Okay, kita pun klik file Word. Dan arahan tu akan dihantar kepada CPU lah. And then CPU akan cari data tu dalam kita punya simpanan, iaitu hard disk. And then okay, bila dia dah jumpa, disebabkan hard disk ni dia slow, so nanti dia akan pindahkan file-file berkaitan Word tu ke dalam RAM. Sebab RAM ni dia fungsi dia kecil tapi dia laju. So untuk lancarkan sesuatu program tu, dia akan gunakan RAM ni lah. Word tadi akan dipindahkan ke RAM, and then barulah kita guna kita punya file Word apa semua tu, buat kerja apa semua tu direct daripada CPU dan juga RAM. Dan kemudian benda ni dihantar ke grafik yang akan tembak keluar ke monitor. So grafik dia komputer ni bahasa dia 010101 macam tu je. So untuk keluarkan satu grafik ataupun untuk keluarkan satu gambar visual tu, benda ni grafik card ni yang akan proses. So apa yang keluar dekat kita punya monitor tu lalu kepada grafik card. Okey, tu secara umumnya macam itulah. Alright, seterusnya. Okey, ni saya nak bezakan. Dia kalau kira RAM dengan drive ni, dia punya fungsi sama. Maksudnya data file storage.
Cuma yang membezakannya, okey, ini dia punya beza, dia data file store dia sama, fungsi dia sama antara hard disk dan juga RAM. Cuma macam RAM ni dia small storage space. Tapi dia sangat laju. So dia membantu kita untuk buka software-software yang kita nak buka lah. Yang drive ni pula dia besar. Macam sekarang ni kalau drive mungkin ada 2 TB, 2 terabyte ke paling besar berapa saya pun tak pasti, tapi sekarang ni dah ada 2 terabyte ke atas lah dia punya size tu. Tapi dia slow. So sebab tu untuk memastikan kelancaran kita buka software tu, dia akan alihkan data ni ke RAM, and then CPU akan interact dengan RAM. Okay, slide seterusnya. Ni kita pergi laju-laju lah sebab kita, okay. Alright, ini penerangan pasal RAM dengan drive ni tadi lah. Sekejap Okay, berdasarkan video ni, yang petak-petak ni, petak-petak ni menunjukkan macam memori lah, storage dia yang besar. RAM pula storage dia kecil. Drive storage dia besar, RAM storage dia kecil. Sepatutnya ada suara. Okay, bila kita nak mulakan sesuatu software tu, CPU akan panggil data ni daripada hard drive and then pindahkan ke RAM. Lepas tu CPU. Ini contoh bila kita main game. Bila kita sampai satu level tu, dia akan loading tu, salah satu sebab dia loading tu sebab dia nak panggil data daripada hard disk dan untuk diletakkan pada RAM supaya flow permainan game tu lancar. Okay, slide seterusnya. Tu dah habis lah, maksudnya sedikit pasal komponen-komponen yang ada dalam komputer tadi. So basically dalam komputer yang penting, dia ada motherboard, dia ada CPU, dia ada RAM, dia ada storage, and then satu lagi tambahan dia ada graphic card. Tapi nanti kita akan cerita sikit pasal graphic card, sebab graphic card ni dalam komputer walaupun tak ada graphic card, dalam CPU tu sendiri dah ada graphic card. Dia dah ada integrated graphic. So untuk graphic card yang asing tu, maksud itu adalah satu tambahan lah, bergantung kepada keperluan kita nak guna komputer tu. Okay, alright. Important spec in computer. Okay, kita akan cerita sikit. CPU sebenarnya dalam pasaran ada dua main, orang panggil main brand. Satu Intel, satu lagi AMD. Tapi disebabkan jarang orang pakai AMD, ataupun biasanya AMD ni orang-orang yang gamer-gamers ataupun orang yang betul-betul perlukan spek yang tinggi, baru orang pakai AMD. So biasanya kita pakai Intel. So saya kecilkan skop sebab kita nak cerita pasal basic je. Saya kecilkan skop, kita cerita pasal Intel je dulu. Okay, so untuk CPU biasanya Intel secara umumnya dia ada model i3. Sekejap saya ambil pen. Okay, biasanya dia ada i3, i5, i7. Untuk spek yang tinggi dia ada satu lagi i9. Tapi biasanya i9 tu, i9 tu jarang orang pakai sebab harga dia sangat mahal. Kalau orang pakai pun memang untuk komputer spek yang sangat tinggi lah.
Okey, untuk kegunaan kita cerita basic saja. Kita ada i3, kita ada i5, i7. Secara umumnya okey, One Hatmi Heavy Graphic GTA. Okey. Ni banyak kawan-kawan sebenarnya yang tahu pasal benda-benda ni. So kalau ada kesilapan saya bagi maklumat tu, boleh kawan-kawan boleh betulkan lah. Okey, so macam sekarang ni kita cerita pasal CPU Intel. Kita tak cerita pasal AMD lah, kita cerita pasal Intel saja. So kita nak cerita maksud secara umum kalau seseorang tu nak beli komputer, apa yang dia perlu tahu pasal CPU lah. So basically untuk CPU yang standard, yang biasa, yang regular orang pakai, i3, i5, i7. So dekat sini saya dah jot down lah. Biasanya untuk kegunaan office, sekadar macam pakai nak pakai Word, PowerPoint and then Excel, i3 sudah memadai. Dia untuk sekadar email, internet browsing, nak dengar muzik, nak tengok movie, tu semua i3 sudah mencukupi. And then dia ada peringkat kedua i5. i5 ni spek dia tinggi sikit daripada i3. Biasanya yang membezakan i3, i5 dan i7 adalah dia punya core. Dia punya tapi basically macam ni lah, kita cerita secara umum. i3 biasa spek lebih daripada i5, i5 lebih tinggi daripada i3, i7 lebih tinggi i5, and then i9 lebih tinggi daripada i7. So untuk umum i3 sudah memadai. Kalau macam kita dah start nak buat macam grafik sikit, kena consider i5 dan ke atas. Macam kat sini dia contoh i7 punya kita kena tu edit video, buat design saja. Lepas tu ini streaming bukan macam kita streaming pakai Webex kan. Streaming ni biasanya kalau ada setengah tu dia akan buat streaming dia, maksudnya dia perlukan spek yang tinggi untuk stream gambar yang cantik, audio yang elok apa semua, and then dia memerlukan at least i7 lah, CPU jenis i7. Okay, CPU clock ni kalau kita perasan biasanya dekat CPU tu dekat kotak tu biasa dia akan bagi tahu kita punya speed 2.4, 2.7, 3.4. Itu kita panggil CPU clock. Secara teorinya lagi tinggi tu maksudnya lagi tinggi CPU clock tu lagi bagus lah. Contoh macam dia kata kat situ 1.2 GHz Firefox, browser Firefox ataupun Google Chrome. Bila kita buka banyak tab kan. Okey, makin banyak buka makin dia akan jadi makin slow lah yang kita buka internet tu. Dia sama lah macam tu. Kalau kita ada RAM yang besar, kita akan boleh buka banyak tab, maksudnya banyak page, banyak tab, lagi banyak tab. Sebab bila kita buka banyak tab tu, benda tu akan gunakan RAM. So bila RAM besar, so banyaklah application kita boleh run at once. Maksudnya lagi kecil RAM, dia bukan tak boleh buka, boleh buka, tapi dia akan jadi slow lah. Dia akan slow sebab semua orang nak pakai RAM tu, and the RAM tu tak cukup space, and then dia akan lag lah, dia akan slow. Okay, not enough RAM will make the application buffer, freeze or slow. Okay, bila tak cukup RAM, kita punya software akan jadi slow lah. Dia akan jadi kadang dia freeze, kadang dia macam nak proses tu ada sangkut-sangkut. Itu maksudnya RAM tak cukup. Okay, secara teori the more RAM the better. RAM biasanya untuk komputer yang baru biasanya paling rendah dia akan bagi spek 4GB and then 8GB. Okay, ada tulis kat sini. Newer computer have a minimum of 4GB RAM. Kalau kita kita nak beli komputer sekarang ni, minimum dia akan bagi 4GB lah. Tapi secara idealnya bagi saya PC kena ada 8GB baru smooth. And then kalau kita nak start buat video editing apa semua tu,
nak buat video editing ataupun nak buat grafik photo editing apa semua tu, bagi saya untuk smooth at least 16 gig dan ke atas lah. Okey. Itu pasal RAM. Okey, seterusnya kita cerita pasal storage lah. Okey, ni yang saya cerita tadi. Storage sekarang ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil hard disk lah, HDD, hard disk drive. Biasanya dia lebih murah tapi dia slow. Satu jenis lagi dia ada SSD, solid state drive. Dia laju, ada yang 5 kali lebih laju daripada hard disk tapi dia mahal. So best setup untuk kita, bagi saya untuk komputer masa sekarang ni, setup yang paling best adalah guna kedua-duanya. Sebab SSD laju tapi dia mahal, so kita tak boleh nak beli storage besar-besar. Hard disk pula dia besar tapi dia slow, dia besar tapi dia slow. So bagi saya kita pakai kedua-duanya sebab macam sekarang ni motherboard yang sekarang ni dia ada kedua-dua slot untuk hard disk dan juga slot untuk SSD. Dengar lah. Okay, use over. Sini. Okay. Ya. Okay, use of type. Alright, use SSD. Okay, biasanya kalau kalau kita pakai kedua-dua SSD dan juga HDD, macam saya set up Windows saya letak dalam SSD sebab bila kita letak dalam SSD kita nak buka application, buka software lebih cepat. And then macam file lain saya akan letak dekat hard disk. Okay, secara teori ni macam tu lah. Okay. Seterusnya ini yang saya ceritakan. Most of dia dah ada graphic processor. Tapi bukan kesemuanya. Even Intel dia ada keluarkan, tapi dia akan bagi tahulah. Biasanya kalau Intel CPU yang tak ada grafik akan tambah F kat belakang. Kalau huruf dia ada huruf F, ada satu lagi K. K untuk spek. Dia overclock, tambah dia punya kelajuan CPU dekat belakang. Fit dia akan ada huruf F. Dia tak ada huruf F tu lah. Sebab bagi saya seeloknya kita pakai CPU yang dah ada integrafik dah ada grafik dalam CPU tu. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu, kita terbeli CPU yang tak ada grafik tu, bila kita nak run komputer tak boleh lah sebab dia tak ada grafik. Kita memerlukan grafik card yang asing. Okay, integrated graphic is enough for basic office work, multimedia. Okay, macam saya cakap tadi lah. Untuk kerja-kerja office mencukupi. Setakat kita nak buat office work. Office work ni maksudnya macam kita nak buka Word, PowerPoint, apa lagi, Excel ke apa. Integrated graphic cukup, mencukupi. Tapi bila kita nak masuk ke graphic design, foto, video editing, gaming and streaming apa semua tu, and then kita perlukan graphic card lah. Sebab dia bila grafik bagus, dia panggil lupa dah perkataan tu. Dia akan hasilkan maksudnya visual dia tu lagi cantik lah. Dia macam contoh. Okay. Macam mana bagi contoh Ustaz? Tak apalah, dia basically macam tu lah. Maksudnya macam ni. Asalkan kita nak buat kerja yang berat, kita kena pakai graphic card. Kalau kerja basic mencukupi dengan integrated grafik yang dah ada dalam CPU tu. Maksudnya kita tak perlulah untuk beli graphic card. But graphic card ni sebenarnya mahal. Macam kat sini yang diberitahu, graphic card can be
the most expensive part of computer. Even kalau biasanya kalau saya duk tengok YouTube orang yang kerja di pasal komputer, basically katalah dia orang nak build satu komputer, biasanya dia orang akan spend, katalah harga 1,000, dia orang akan spend untuk graphic card 400. Dia 40% to 35% daripada bajet tu akan pergi pada graphic card. Ini untuk komputer-komputer yang memerlukan graphic card lah. Okay, slide seterusnya. Okay, thing to consider when buying a computer. Macam yang saya cakap tadi lah. First kali, macam biasalah, first kali budget lah. Nanti saya akan tunjuk ke satu website. Dalam website tu dia akan bagi komputer untuk entry level. Ini komputer untuk medium level. Ini komputer untuk high spec. Biasanya bila kita nak beli komputer ataupun kita nak beli barang, kita dah ada budget kita, and then kita boleh consider lah based on maklumat-maklumat yang diberikan dekat website tu. Nanti saya akan share kat website tu, nanti kita try godek-godek sikit kat website tu. Okay, thing to consider, budget, CPU, macam saya cakap tadi, CPU. Kalau nak beli komputer untuk buat kerja office, tak perlu lebih daripada i3. Kalau kita nak spek, maksudnya i5, i7, i9 tu untuk kerja-kerja yang betul-betul memerlukan komputer yang laju. Kalau setakat nak buat kerja office, i3 cukup memadai. RAM untuk running Windows 10, running komputer 4GB cukup. Tapi untuk smooth bagi saya 8. Tapi kalau untuk kerja yang lebih berat daripada tu, untuk photo editing, graphic design apa semua, bagi saya perlu at least 16. So RAM biasanya dia akan dikiraan dia macam tu lah, 4, 8, 16 and then 32. 32 tu memang betul-betul orang yang buat video editing yang jenis panjang lah, jenis berjam-jam apa semua. Tak dengar saya cakap ke? Kena tangkap sekok buat golat. Oh, okey, burung lain. Alright. Okey, seterusnya drive storage. Macam biasa, kita ada bajet kita. Kalau kita ada bajet kita tengok. Kalau kita ada bajet untuk dapatkan SSD, saya suggest untuk dapatkan SSD. Untuk letak kita punya Windows 10, untuk kita letak kita punya software. Minimum I would say 250 gig mencukupi lah. Okay. Tapi kalau tak ada budget, hard disk pun okey lah. Cuma dia punya performance memang tak sama. Macam beza, contohlah antara perbezaan bila kita nak on komputer. Kalau pakai SSD, saya akan cakap kita boleh on komputer under 30 second. Kita on je 30 second, dia dah keluar. Tapi kalau pakai hard disk, kalau kita baru format, dia ada flagship, dia panggil Mi. Dia ada yang mid range ataupun budget, dia panggil Redmi. Oppo, dia ada satu lagi sub, nama dia Realme. Kalau Huawei, dia ada sub company, nama dia Honor. Basically, dia company yang sama, cuma dia macam ada dia keluarkan phone yang mungkin yang murah sikit daripada dia orang punya flagship, so dia orang separate Xiaomi dengan Redmi, Oppo dengan Realme, Huawei dengan Honor. Basically company yang sama. So biasanya dia orang punya OS tu samalah sebab dia company yang sama. Satu lagi benda yang boleh dipertimbangkan, RAM. Phone sama juga macam komputer, dia ada 2, 4, komputer tak adalah 6. Biasanya kalau untuk smartphone dia ada 2, 4, 6, 8, sekarang ni 12. Gamers macam Cik Wan Hadmi, dia pakai 12 kat atas lah. Baru smooth dia punya main game tu. Okay. Untuk 2 gig saya dah tak suggest lah. Untuk buat masa sekarang saya dah tak suggest lah untuk beli smartphone yang RAM dia 2. Sepatutnya bagi saya at least 4 dan ke atas. Tapi sekarang ni banyak yang untuk tahun 2021 saya tengok banyak dia keluar yang 6 gig dan ke atas. Kadang-kadang benda ni kalau kita nak beli phone, kita kena consider maksudnya untuk tahun tu trend dia macam mana. Sebab
dia in future kita kita kena tengok, kita pakai phone macam saya pakai phone sampai, jadi kita kena budget lah, maksud kita nak beli phone tu kita nak pakai apa-apa 5 tahun 6 tahun, tapi lama sangat 6 tahun kot, maybe tahun 5 tahun. So kita kena budget. Bila kita beli satu phone, kita kata okay, aku nak beli phone RAM ni 6, untuk 5 tahun akan datang dia boleh support lagi tak dengan 6 RAM. Benda-benda macam ni kita kena consider. Kena tengok trend yang terkini. Sebab phone punya style dia sama macam komputer punya style juga. Dia teknologi dia ke depan tu dia makin maju dan maju. And then software dan juga software ataupun app tu dia akan ikut flow hardware tu. So siapa yang pakai hardware yang so akan datang dia akan masalah sikit lah. Okay, seterusnya storage. Macam kat sini dia ada storage 1632, tapi untuk yang terkini saya suggest at least 64 dan ke atas. Sebab 32 kecil sangat. Sebab satu lagi sekarang ni kita punya kamera dia punya MP besar. So bila kita ambil gambar ataupun ambil video, saiz gambar dan juga saiz video tu akan jadi besar. So kalau storage kita kecil, nanti bila storage kecil dia jadi penuh lah. Kita pula kadang-kadang kita banyak group WhatsApp, and then masuk. And then kita tengok alamak, internet hard disk dah penuh. So bila internet hard disk dah penuh, salah satu cara kita pakai ni lah, SD card lah, SD card yang tambahan tu. Problem kalau kita pakai SD card tambahan tu, dia punya performance dia tak akan sama dengan internal yang asal tu. Dia akan buat phone kita jadi lag, dia akan jadi slow, lambat sikit kita nak buka app. Okay, seterusnya kita cerita pasal lupa. Okay, display dia ada AMOLED dengan IPS, tapi AMOLED ni biasanya lebih mahal. So depend pada kita punya budget jugalah. AMOLED lebih cantik tapi dia lebih mahal. RAM sama, the bigger better, tapi dia akan lebih mahal lah. Storage sama juga, lagi besar storage sekarang at least 64 dan ke atas. Bagi saya 32 dah terlalu kecil, 64 dan ke atas, sebab kita punya kamera sekarang MP dia besar, dia akan menyebabkan kita punya storage tu makan cepat. So saya suggest 64 dan ke atas, 128 ke atas lah, better. Alright. Okay, processor macam saya cakap tadi, Snapdragon ataupun MediaTek. Snapdragon biasanya lagi mahal daripada MediaTek. Kadang-kadang kita tengok macam asal phone ni boleh jual murah, tapi dia punya RAM tinggi, dia punya storage besar. Mungkin dia pakai MediaTek. So bila dia pakai MediaTek, biasanya harga dia boleh bincang lah, harga murah sikit. Okay, alright. Okay, satu benda, processor, contohlah Snapdragon macam sekarang Snapdragon 888 contoh. Bila CPU atau bila processor tu makin power, biasanya dia akan makan lebih banyak power. So benda ni nak kena balance juga. Maksudnya you nak pakai telefon processor yang power, you kena pastikan you punya bateri tu saiz dia besar. Kalau tak, kejap je lah, berulang lah cas. Contohlah, kena balance. Processor yang power, tapi biasanya processor yang power dia akan datang dengan bateri yang besar dan harga yang besar lah. Okay, kamera. Kadang-kadang ada kawan tanya, cakap, Yim, aku nak beli phone lah. Contoh, saya akan tanya dia, kamera penting tak? Okay, kalau kamera penting, you kena decide you punya smartphone yang you nak beli tu based on kamera lah. Kalau bagi you kamera tu satu benda yang penting, you suka ambil gambar apa semua, and then maksudnya kamera tu kena power lah. And then kat sini saya biasanya kalau saya nak check satu phone yang dia punya kamera power, biasanya boleh tengok dekat DxO Mark ni. Dia akan rankingkan phone-phone yang kamera dia power. Nanti kita kejap lagi kita akan pergi ke website. Saya ada senaraikan beberapa website, nanti kita akan pergi ke website tu lah. Okay, seterusnya bateri. Macam saya cakap tadi, untuk trend yang terkini,
pakailah bateri 4,000 dan ke atas. Kalau bawah daripada 4,000 tu bagi saya kecil lah, kecil. Sebab dia, sebab kadang kita punya penggunaan tu kan, uh, sebab macam bateri, okay, kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, bateri kadang-kadang dia ada kaitan dengan benda lain lagi, dia ada kaitan dengan prosesor apa semua. Benda tu nak kena seimbang lah, kena seimbang. Lagi satu, bateri ni sekarang ada banyak teknologi speed charge, apa charge, charge speed, uh, charge speed macam tu lah. Maksudnya ada bateri besar tapi dia punya charge speed dia punya charger pakai berapa? Uh, Kecil kan, katalah 10, 15, 12 kan. Uh, Bila pakai bateri besar, charging speed dia slow, and then you ambil masa lah untuk charge bateri tu. So benda tu kena consider juga. Beli bateri, beli phone bateri besar, pastikan dia punya charge speed pun laju. Barulah kita tak ambil masa untuk charge kita punya phone tu. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Alright, habis dah pasal smartphone tadi. Ni antara website yang saya gunakan untuk survey komputer komponen. Mungkin Cik Wan ataupun Wan apa? Wan admin ada website-website lain saya tak pastilah. Okey, bateri built-in kalau Jahana boleh tukar baru. Boleh, kena pergi ke kedai lah. Kalau berani buka sendiri, buka lah. Tapi saya sendiri pun tak berani. Biasa saya ada pergi kedai lah. Pergi kedai. Tak ada lama dah. Tak duduk belik benda ni. Okey. Alright. Biasanya ni website yang saya pakai lah untuk saya survey komponen laptop. Okey, saya try buka. Okey, siap ni. Okey, okey, saya try buka PC part picker dulu. Oh, tak keluar. Okey, set. Saya tukar sharing slide sat eh. Stop sharing. Okey. Okey, ni antara website. Kat sini saya bagi tahu tadi, macam sini kan, website ni dah bagi tahu dah entry level gaming. Okey, ni okey, kita boleh browse produk complete bill guide. Okey, bill guide. Boleh klik dekat bill guide ni kat sini, biasanya dia akan bagi tahu apa komponen-komponen yang terkini lah. Komponen-komponen komputer yang terkini, dan maksudnya dekat sini biasanya dia akan bagi tahu lah untuk prosesor ni you kena pakai apa motherboard yang ini. So kat sini dia dah senaraikan mengikut guide dia lah. Tapi dia punya budget, so you boleh budget sendirilah. Dollar you kena convert. CSMD kat sini. Okay, apa lagi? Satu lagi saya selalu pakai satu lagi saya selalu pakai
Okey, saya tunjuk macam